Hai semua, selamat datang ke Sai Talk Podcast episod kedua. Jadi bagi anda yang baru pertama kali mendengarkan kami, sekali lagi ingin saya ucapkan selamat datang ke SciPod. SciPod adalah podcast di mana kita akan berbincang dengan pelbagai topik yang relevan dengan psikologi dan kerja sosial serta hal-hal lain yang berkaitan antara mahasiswa dan ahli Psyclub sendiri. Saya Loy, merupakan moderator podcast untuk episod kedua ini. Dan untuk episod kita yang kedua ini, kita akan berkongsi tentang laluan kerjaya bagi pelajar prasiswa kerja sosial. Topik yang kita akan kongsi pada hari ini sangat relevan kerana bidang kerja sosial sebenarnya menawarkan pelbagai peluang pekerjaan yang menarik. Disebabkan tajuk yang menarik hari ini, dengan syukurnya kita dah bawakan seorang tetamu yang istimewa bersama kami, iaitu Nur Madiha Ili. Hai. Yang mempunyai pengalaman yang luas dan menarik dalam bidang ini. Selamat datang Madi ke SciPod. Baiklah, untuk tidak membuang masa, bolehkah Madi ceritakan sedikit tentang bidang kerja sosial yang telah anda belajar ini? Mungkin Madi boleh terangkan apakah itu kerja sosial kepada penonton secara mudah? Okay, hai semua. Thank you Psyclub jemput. Okay, so kerja sosial ni dia kalau secara formal lah kita panggil dia adalah satu profession membantu secara profesional yang melibatkan individu, keluarga, kumpulan, komuniti dan juga masyarakat untuk kita nak kembalikan kefungsian sosial. Kita nak kembalikan kesejahteraan sebab klien-klien kita adalah terdiri daripada golongan ibu tunggal, golongan OKU dan juga mangsa penderaan, mangsa keganasan rumah tangga kan. So golongan-golongan rentan macam gelandangan. So itu antara target-target group yang social worker akan banyak bekerja. Okay, dia adalah satu, dia punya keyword dia adalah satu profession yang membantu secara profesional. Okay. Baik Madi, bolehkah Madi berkongsi sikit mengenai pengalaman peribadi anda dalam bidang kerja sosial dan bagaimanakah anda mula menceburi bidang kerja sosial ni? Okay, before this, kalau tengok saya punya sejarah background study saya, masa diploma saya belajar syariah undang-undang. So bila saya bertukar kepada degree ni, tukar kepada bidang sains sosial. So masa UPU tu macam semua orang jugalah. Masa UPU kita carilah apa bidang-bidang yang sesuai dengan kita punya background study kan. So bila cari-cari tu nampaklah kerja sosial. And then dekat UKM pula. So saya orang KL. So dekat lah kan UKM Bangi tu dengan KL. And then saya pun okay, bila dah nampak kerja sosial ni pasal apa? Okay, pasal manusia. Pasal ada juga kita, sebab saya background syariah undang-undang dulu, so saya sangat tertarik lah bila ada belajar tentang undang-undang kerja sosial tu kan. And then apa lagi, masa awal belajar bidang kerja sosial ni, first kali yang bestnya kita belajar juga sikit tentang ilmu psikologi. Sebab kerja sosial dengan psikologi ni macam adik-beradik. So memang kita ada belajar juga pasal ilmu kognitif kan. Tapi kalau apa beza dengan psikologi, social work ni dia lebih kepada human behavior and social environment. Itu subjek core lah bila kita belajar tentang apa itu sistem mikro, apa itu sistem meso dan makro. And then bila dah lama-lama tu kita belajar pula tentang kemahiran kan, kemahiran kerja sosial, apa lagi, banyak buat aktiviti-aktiviti dekat luar, kita pergi field work kan. So memang interesting lah sebab memang kita pun jenis suka berjumpa dengan orang, jenis suka buat aktiviti outdoor. So memang rasa yes, this is yelah pilihan yang tepat lah orang kata kan. Okay. Jadi pada pandangan Madi, apakah pekerjaan-pekerjaan yang boleh pelajar ataupun graduan kerja sosial boleh menceburi? Okay, bila dah masuk universiti ni, lagi-lagi UKM yang orang kata macam wah kan gitu. So manfaatkanlah 3 tahun dekat UKM ni untuk kita nak develop skills, soft skills kita. Tak semestinya dalam kelas kan kita boleh involve dalam macam-macam aktiviti dekat luar, tapi first kali jangan sampai pelajaran terabai, okay. And then bila join aktiviti dekat luar tu mesti clear kenapa kita nak join. Kan bukan sekadar kita nak enjoy saja, tapi sebab kita memang nak dapat dia punya benefit tu.
So kalau masa saya sendiri, masa dekat before this kan, masa degree, bila join program kat luar, contohnya program apa? Program pergi puspen kan, pusat pemulihan dadah kan. So bila pergi puspen tu kita buat aktiviti dalam kumpulan, kita interview. So masa pergi buat program dekat puspen tu, saya lah one of yang handle paperwork semua kan. So kita nampak lah dengan siapa kita kena berhubung, kita tahulah susahnya nak bina networking tu sebenarnya. So itu pun salah satu daripada apa tadi, bidang kan. Bidang yang kita memang yang dekat lah dengan kerja sosial ni. Alright. Tadi bidang soalan tadi apa? Boleh mencuri apa pekerjaan? Pekerjaan. Okey, tu kalau macam puspen tu bawa ADK kan. Boleh juga join NGO sebab NGO dekat Malaysia ni banyak sangat. Macam apa ni orang kata macam cendawan tumbuh kan. So boleh je apply, cuma you kena tahu diri you ada apa bezanya you dengan orang lain. Apa value yang you ada berbeza dengan orang lain. So benda tu lah you kena cari masa study ni. Sebabnya bila you dah ada value tu, you pergi mana pun memang kalau ada rezeki tu memang you akan dapat juga. Okay. So tadi Madi dah cakap betapa pentingnya ada skill komunikasi kan. So jadi soalan seterusnya, kalau sebagai seorang mahasiswa kerja sosial kan, mengapakah skill komunikasi ni penting untuk diorang ke alam kerjaya? Ini memang paling penting. Sebab skill ataupun kemahiran komunikasi ni, kita akan berjumpa dengan ramai klien. Klien kita pula terdiri daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Kita akan deal dengan, kalau tadi individu ke individu tu siapa? Warga emas, siapa lagi? Remaja, kanak-kanak. Cuma kanak-kanak ni memang orang kata lagi susah lah sebenarnya sebab kita nak minta dia bercakap tu kan. Okay, so apa isu-isunya? Kalau kanak-kanak ni banyaknya isu pengabaian dan penderaan. Okay, so bila kalau kita tak ada kemahiran komunikasi, kita tak akan dapat tahu apa masalah budak ni. Maybe budak tu tak akan cerita pun yang dia pernah didera. So dari situlah kita kena ada skill komunikasi, macam mana kita nak tanya kan. Skill kemahiran bertanya tu penting. Sebab itulah kalau dalam social work masa tahun 3 semester 1 akan belajar kemahiran bertanya ni. Sebab kita nak menggalakkan klien untuk bercerita. Sebab apa? Sebab bila dia bercerita, kita akan dapat tahu masalah dan kita akan fokus, okay macam mana. So, okay, lepas kita dah tahu masalah, kita akan tahu apa kekuatan dia. Bila dah tahu apa kekuatan dia, kita akan guide pula macam mana kita nak selesaikan pula dia punya isu dalam kehidupan dia. So itulah pentingnya skill komunikasi, kemahiran bertanya, tahu body language kan, tahu eye contact macam mana. Tapi pada pandangan Madi, apakah cabaran-cabaran yang tengah dihadapi oleh pelajar kerja sosial ataupun graduan kerja sosial ketika mereka mencari pekerjaan? Dan apakah tips untuk mengatasi cabaran ini? Cabaran graduan. Okay, kalau kita ceritalah sikit pasal cabaran. Kalau cabaran mostly apa-apa bidang pun akan mengalami cabaran yang sama, which is nak dapat kerja. Kan, kekurangan itulah bidang pekerjaan tu. And then nak cari yang relate pula dengan bidang kita kan. So it's not easy. Tapi sepanjang 3 tahun belajar dekat UKM ni lah, macam tu lah, tu yang saya cakap tadi tu. Kita kena tahu apa value-nya kita ni. Sebab apa? Bila kita tak tahu apa value-nya kita, masa dah habis belajar nanti kita akan nak buat apa, nak kerja dekat mana. Kita tak ada planning kan. So kat situlah akan timbulnya cabaran-cabaran tu. Tapi bila kita dah plan, kita dah betul-betul bersungguh-sungguh kan. Kita study betul-betul, belajar buat networking kan, sebab kita punya assignment tu semua akan develop kita punya skill sebenarnya. Bukan yang assignment tu saya saja kan. Apa je? Okay, kalau tadi skills kan, dalam social work antara yang penting sekali, yang penting juga adalah skill dalam menulis laporan. Buat report tu penting. Okay, so bila buat assignment tu pastikan buat sama-sama. Jangan biar seorang je. Jangan ada free rider. Tu paling tak, janganlah, elakkanlah. So apa lagi cabarannya? Bila tak betul-betul develop skill
komunikasi tu dia akan jadi masalah juga nanti. Bila dah bekerja, contohlah bila you dah habis study, you dapat offer kerja dekat home shelter contohnya kan, rumah perlindungan. Tapi you tak ada skill, you tak tahu nak tanya macam mana, you tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan klien dekat situ. So kat situ akan a bit challenging lah. Tapi still boleh belajar, okay, sebab belajar tu seumur hidup kan, bila masa boleh belajar kan. Okay, so macam tu lah. Tapi mungkin Madi boleh cerita sikit tentang projek-projek yang Madi pernah handle ketika Madi belajar dalam UKM ni. Okay, projek masa first year dulu saya dah didedahkan dengan macam mana nak cari klien. Masa tu PKP lagi, so tak banyak sangat lah, tapi kita ada buat dalam talian. Start second year sebab masa tu dah tak PKP, dah tak ada COVID sangat. So masa tu lah kita baru start projek pergi interview ibu tunggal. Tapi ibu tunggal ni kita memang cari persatuan. So kita interview lah orang yang dia punya, orang kata macam pengurusikan orang kuat dekat persatuan ibu tunggal tu. So kita tanyalah macam mana dia membangunkan organisasi, macam mana dia sendiri ibu tunggal. So apa cabaran-cabaran yang dia dah lalui sepanjang hidup dia. Itu dari segi ibu tunggal. Ada juga kita orang pergi sekolah tunas bakti. Kita buat projek dekat sekolah tunas bakti. Mula kita buat aktiviti seronok-seronok dengan budak-budak tu. Walaupun kata macam budak-budak sekolah tunas bakti ni budak-budak nakal kan. Tapi bila kita sebab lepas kita buat aktiviti seronok-seronok tu, kita ada buat macam like temu bual, one to one kan. So semua orang akan dapat klien masing-masing. So masa tu kita interview diorang, kita tanya apa yang menyebabkan diorang boleh masuk ke sekolah tunas bakti. So macam-macam lah. Kalau ada tu dia terlibat dengan bully kan. Tapi bila kita ada satu kes ni dia sampai keluar berita tau, pernah keluar berita. Tapi bila kita tanya dia one to one masa tu, barulah kita tahu yang dekat berita tu rupanya info yang salah. Sebenarnya bukan dia yang start dulu pergaduhan tu, tapi dekat berita tulis benda lain macam tu lah. So dia ada misleading kat situ kan. So itu pentingnya social worker ni, sebab kita memang akan tahu fakta tentang klien tu sendiri. Okay, itu baru remaja ni, belum lagi cerita ni belum lagi cerita kita pergi jumpa OKU Penglihatan ni kan. OKU Penglihatan ni pula kita nak cerita apa realiti dekat Malaysia ni, which is masih ramai OKU yang tidak mendapatkan hak diorang. So dekat sinilah social worker kena main peranan as mediator, as advocate kan. Kita nak memperjuangkan hak OKU ni supaya contohnya ada toilet OKU tu diorang boleh access, easy to access kan contohnya. Dan apa-apa yang berkaitan dengan contoh nak naik pengangkutan awam kan. Itulah yang kita nak perjuangkan, hak-hak OKU tu. Dan macam-macam lagi lah. Apa lagi projek saya buat dulu. Yang the latest one pergi ni kot, masa third year pergi Persatuan MAB, Malaysian Association of the Blind. Pergi dekat KL tu, kita belajar, tak adalah belajar secara betul-betul, tapi kita tahulah macam mana braille tu kan. Kita adalah belajar macam huruf A, B, C, buat nama sendiri, macam mana kertas braille. Memang very interesting lah masa tu pergi satu kelas. So itulah. So akhir sekali ada apa kata-kata untuk para graduan ataupun pelajar kerja sosial di UKM ni? Okay, untuk adik-adik ataupun maybe adik-adik yang masih bersekolah yang dengar podcast ni kan, yang nanti tak tahu nak pilih bidang apa bila dah masuk universiti. Kalau awak seorang yang suka kan maybe adventurous, yang suka berjumpa dengan manusia, yang suka nak belajar lagi macam mana saya ni tak pandai bercakap, macam mana saya nak ada kemahiran tu. Okay, so ni one of the one of bidang yang awak boleh try. Okay, sebab apa? Kalau nak kerja sosial ni, bila kita kata, bukanlah kata kerja sosial je, tapi sains sosial tu sendiri adalah satu bidang yang relevan.
Sebab manusia memang akan ada sampai bila-bila kan. Dan tenaga kerja manusia ni pun memang diperlukan. Cuma apa beza you dengan orang lain? Itulah apa yang you belajar selama 3 tahun, 4 tahun dekat Instin lah akan membezakan you dengan kawan-kawan yang lain. Okay. So kalau yang adik-adik yang sekarang ni tengah first, second, third year kan. So make sure bila assignment tu bukan something yang you boleh panas belah mata, no. Tapi bila buat betul-betul. Bayangkan bila buat report tu, bayangkan yang you memang tengah buat report untuk klien. Tu penting. Okay, apa lagi? Bila cari klien, bila contact mana-mana persatuan. So gunakan bahasa yang betul lah. Itu semua skill sebenarnya. Jika saya kena guna satu perkataan untuk describe Madiha, saya rasa Madiha seorang yang passionate sebab dia passion dalam nation building, dalam menjaga semua hak-hak semua tu. So sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih Madi kerana sudi hadir ke SciPod episod kali kedua ni, dan saya harap korang dapat mendapat sikit essence through this podcast. So bagi penonton YouTube boleh tekan subscribe Sci Club UKM dan juga tekan butang like and share kepada kawan-kawan, cucu cicit, macam-macam di luar sana. Bagi pendengar Spotify yang akan datang, jangan lupa juga untuk follow kita dan juga stay tuned for next episode. Jumpa lagi. Bye bye.